Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal enjin 1 liter yang paling canggih daripada Ford, iaitu diorang punya EcoBoost inline 3 cylinder engine. Sebenarnya Ford ada buat banyak lagi enjin EcoBoost yang lagi besar, tapi enjin 1 liter ni special sikit sebab dia menang banyak anugerah. Contoh antara award yang paling besar dia menang adalah International Engine and Powertrain of the Year untuk kategori bawah 150 horsepower pada tahun 2019. Dan Ford punya confident dengan enjin ni sampaikan dia orang letak enjin 1 liter ni bukan setakat dalam kereta hatchback yang kecil macam Ford Focus tu saja, tapi dalam kereta Ford Mondeo yang sedan segmen D yang besar gedabak tu pun dia letak enjin 1 liter ni. Sebenarnya enjin ni walaupun dia menang anugerah yang besar tadi tu pada tahun 2019, Ford dah develop enjin ni dah lama dah, even sebelum 2010 lagi. Masa tu saya ingat lagi dia orang tengah buat research gila-gila pasal enjin EcoBoost ni, sampai kalau kita pergi mana-mana scientific conference mesti ada engineer dia orang present teknologi ni. Masa tu memang semua manufacturer tengah tabur duit untuk develop enjin yang paling efisien, paling banyak power to weight ratio untuk lepas emission test yang makin lama makin ketat. Kalau enjin dia orang tak lepas test ni, maknanya tak boleh jual lah kereta dia orang dekat negara tu. Dan trend yang terbesar untuk kurangkan pencemaran masa tu adalah downsizing. Maknanya dia orang ambil enjin yang besar, kecilkan dia, lepas tu letak turbo supaya power sama balik macam enjin yang besar tadi. Contohnya kalau tak silap saya, dulu Jaguar Land Rover ataupun JLR nak kecilkan enjin dia daripada 5 liter kepada 2 liter saja plus turbo. Memang masa first time diorang present ni, saya pun macam tak percaya, boleh ke downsizing sebanyak ni? Dan dalam pada masa tu nak maintain enjin ni punya karakteristik. Sebab kalau kita dapat kecilkan tapi bawa tak sedap, tak guna juga kan? Tapi untuk kurangkan dari 5 liter ke 2 liter tu bagi saya sangat ambitious lah. Dan sekarang tak tahu enjin ni dah masuk production ke belum. Sebab masa testing tu macam-macam isu dia orang jumpa. Satu lagi company yang gila-gila buat research downsizing adalah Ford lah. Mula-mula saya pelik sebab Ford ni company American company ni, dia orang biasanya suka enjin yang besar-besar ni. Company dari Eropah je yang biasanya beria-ria buat enjin kecil ni. Tapi rupanya Ford pun melabur banyak duit juga dekat downsizing ni, dan memang akhirnya dia orang dapat cipta satu enjin yang sangat efisien dan masih sedap dipandu. Enjin Ford EcoBoost 1 liter ni menggunakan konfigurasi 3 silinder inline dan diperkenalkan pada tahun 2012. Masa tu dia orang guna enjin ni untuk Ford Focus dengan Ford C-Max. Tapi itu pada awalnya lah. Kemudian dia orang masukkan pula dalam Ford Fiesta, Ford Mondeo dan ada banyak lagi model yang pakai enjin ni. Enjin ni didatangkan dengan satu turbocharger, tapi ada juga yang tak ada turbo. Tapi kalau tak ada turbo, saya rasa memang tak ada power lah, sebab kapasiti dia 1 liter saja. Enjin ni dibuat dari cast iron dan menggunakan design open deck. Open deck ni maknanya dekat bahagian luar silinder tu coolant boleh lalu, dan ini penting untuk elakkan overheating sebab enjin ni tekanan dalam tu memang tinggi sebab power output dia besar. Walaupun cast iron ni lebih berat dari aluminium, kelebihan dia adalah enjin akan jadi lebih kuat dan lagi cepat panas. Okey, tadi kata tak nak overheat kan, tapi sekarang guna material yang cepat panas pula kan. Pelik pula tu. Okey, enjin ni kalau kita nak start dia, masa dia nak warm up dari sejuk ke panas tu, minyak akan guna sangat banyak. Maknanya pencemaran akan jadi banyak. Jadi sebaiknya enjin tu kenalah cepat panas. Sebab tu kereta sekarang kita tak payah biar dia panas lagi. Start je terus jalan supaya dia cepat panas. Tapi janganlah lepas start tu terus full throttle. Jalan slow-slow dulu supaya temperature cepat naik. Bila suhu dah okey, barulah coolant dekat keliling engine block ni dia menjalankan tugas dia supaya engine tak overheat pula. Kena ingat tau, engine ni sejuk sangat pun tak bagus, panas sangat pun lagilah tak bagus. Dia mesti duduk dekat suhu dia yang betul. Kalau tak, sia-sia engineer design kereta yang cekap tenaga macam ni. Enjin ni juga menggunakan 4 valve untuk setiap silinder. Maknanya 2 valve untuk intake dan 2 valve untuk exhaust. Jadi enjin ni akan guna 2 cam lah, atau lebih kita kenali sebagai dual overhead cam ataupun DOHC. Exhaust manifold ni pula dia orang design supaya suhu panas dari exhaust tu dapat panaskan enjin tu lagi cepat. Enjin ni menggunakan timing belt, tapi yang specialnya timing belt ni dekat bawah tu diorang rendam sikit dengan minyak supaya dia dapat bergerak dengan lebih efisien. Part ni saya tak berapa faham sebab biasanya timing chain je yang orang letak minyak. Tapi Ford kata bila buat macam ni,
belt tu dapat function dengan lebih senyap dan lebih reliable. Sampai diorang boleh provide warranty untuk belt tu selama 10 tahun ataupun 200,000 km. Enjin ni juga menggunakan direct fuel injection, maknanya minyak tu disuntik masuk terus ke dalam silinder dekat-dekat hujung compression stroke. Sistem direct fuel injection ni dia menjadikan pembakaran tu lebih efisien. Tapi ada juga kelemahan dia. Kejap lagi saya ceritakan. Dan satu benda yang paling penting dekat enjin ni adalah dia punya turbocharger. Turbo ni kecil je dekat enjin ni. Tapi nampak engineer Ford ni dah jumpa perfect match antara turbo dengan enjin. Nak dapat matching yang tepat ni kadang-kadang perit juga. Sebabnya enjin ni gas exhaust dia tekanan ni naik dan turun sebab dia ikut valve. Bila exhaust valve buka, tekanan pun naik. Bila exhaust valve tutup, tekanan turun kan? Tapi turbo pula, dia efisien dekat satu tekanan saja. Jadi macam mana nak matchkan tekanan enjin dengan tekanan turbo ni? Memang susah. Dan sampai sekarang ni tak ada penyelesaian yang betul-betul solid lagi. Kira engineer dari Ford ni pada masa ni diorang jumpa penyelesaian yang diorang rasa yang terbaik lah. Dan sebab tu dapat enjin yang kecil tapi powerful macam ni. Udara yang masuk ke dalam enjin pula lepas dia lalu turbo tadi, dia akan lalu ke air-to-air intercooler sebelum masuk ke dalam enjin. Enjin tu pula sebabkan dia kecil dan power output dia tinggi, memang memerlukan sistem cooling yang agak powerful lah. Jadi ada satu circuit untuk sejukkan turbo saja dan ada satu circuit lagi untuk sejukkan enjin. Dan bila enjin tu kita matikan, ada satu water pump elektrik yang akan terus sejukkan turbo walaupun enjin dah mati. Sekarang ni banyak kereta ada function ni supaya kita tak payah tunggu kejap sebelum matikan enjin. Jadi walaupun nampak semuanya bagus, setiap teknologi mesti ada kelebihan dan kekurangan. Tadi saya ada cakap yang enjin ni guna direct fuel injection kan? Maknanya petrol ni tak lalu dekat atas intake valve macam enjin biasa. Petrol ni sebenarnya dia provide cleaning effect untuk intake valve tu. Jadi memang kelemahan sistem direct fuel injection ni adalah lepas guna dia lama-lama akan ada carbon build up dekat intake valve tu. Proses carbon build up ni memang makan masa yang lama jugalah sebelum kita dapat rasa enjin tu macam lemau sikit. Cuma kita kena beringatlah kalau pakai enjin direct fuel injection, lama-lama kita kena pergi kedai untuk buang carbon deposit ni. Satu lagi, bila enjin ni guna direct fuel injection, fuel pump tu kena bagi tekanan yang sangat kuat pada sistem minyak kita. Jadi ada report yang mengatakan kadang-kadang pressure minyak ni jatuh. Jadi performance pun jatuh. Tapi of course lah, bila Ford ni dia tahu ada masalah ni, next production mesti dia akan sentiasa improve. Dan bila dah hampir 10 tahun enjin ni dalam production, sepatutnya diorang dah boleh selesaikan lah semua masalah ni. Mungkin sebab tu diorang menang Engine of the Year Award tu pada tahun 2019. Apa-apa pun, enjin ni memang sampai sekarang merupakan enjin 1 liter yang terbaik di dunia. Tapi macam biasalah, harga dia tak murah. Jadi tak boleh compare lah dengan enjin 1 liter Nissan Almera tu. Memang tak sama power dia. Almera dalam 100 horsepower tapi EcoBoost ni dalam 140 horsepower. Sebab tu kereta Ford harga dia lain macam sikit. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.